Itu mazhab. Begitu juga dengan pembacaan Al-Quran. Ada 7 cara baca. Betul-betul. 7 yang mutawatir secara sahih daripada Rasulullah SAW. 7 qiraat. Ya, yang ada biasa membaca wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, wa lal-akhiratu khairun laka minal ula. Ini mazhab qiraat bacaan yang lain. Mazhab mazhab. Baik. Secara umumnya kita mengatakan kita ini bermazhabkan Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i, nama sebenarnya siapa tuan? Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris Syafi'i. Namanya Muhammad bin Idris. Dilahirkan di Palestin pada tahun 150 Hijrah. Selepas Abu Hanifah wafat pada 150 Hijrah, lahirnya Imam Syafi'i rahimahullah di Palestin. Kemudian dia ke Irak, kemudian dia ke Mesir dan wafat di Mesir. Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah. Baik. Bagaimana kita mengatakan Islam ini yang mempunyai Al-Quran yang satu, Rasul yang satu, tetapi berpecah kepada 4 aliran fahaman ini yang berbezanya kadang-kadang antara halal dan haram, antara sah dan batal. 4 mazhab. Syafi'i kata begini halal, Hambali kata begini haram, Hanafi kata begini sah, Maliki mengatakan begini batal. Mengapa perkara begini boleh terjadi? Dan sejauh manakah kita boleh mengikut mereka-mereka ini? Apabila kita mengatakan kita Syafi'i, kita mengikut Syafi'i, kita mengatakan kita Syafi'i. Bagaimana kalau kita ingin mengikut mazhab yang lain? Kita belajar sikit-sikit, baca-baca sikit, kita mengikut mazhab Abu Hanifah atau mazhab Hanafi. Adakah perkara ini dibenarkan di dalam syarak? Ataupun kehidupan kita bercampur dengan pelbagai mazhab? Kita Syafi'i sikit, Hambali sikit, Maliki sikit, campur. Adakah perkara ini dibenarkan dalam syarak ataupun tidak? Ada yang mungkin. Setengah orang mengatakan kita tidak boleh keluar langsung daripada mazhab Syafi'i. Tidak boleh keluar daripada mazhab Syafi'i. Tidak boleh keluar daripada mazhab Syafi'i. Ada setengah orang mengatakan kita bebas untuk keluar. Bagaimana pendapat macam tuan-tuan dan puan-puan? Adakah kita bebas ataupun kita hanya terikat dengan satu-satu mazhab dalam ibadat ini? Boleh saya tahu? Mazhab. Dia terikat. Enggak boleh terikat. Boleh keluar. Dia terikat. Dia terikat lah. Baik. Dia terikat. Baik. Secara jelas, secara umum, yang pertama kita mengatakan tidak kita masuk Syafi'i. Ya tak. Saya bukan nak jawab, saya nak tanya. Baik. Kita perhatikan dalam era kehidupan hari ini yang mengatakan mana kita membisarkan kita mengatakan kita mazhab Syafi'i. Perbuatan harian kita banyak yang sudah keluar daripada mazhab Syafi'i. Contoh paling mudah yang semua orang lakukan, tak ada siapa tak lakukan, iaitu membayar zakat. Fitrah. Menggunakan duit. Di sisi Imam Syafi'i rahimahullah tidak sah. Tetapi kita bertaklidkan mazhab ini di dalam Imam Syafi'i rahimahullah. Dua mazhab. Di perbendaharaan Islam, kalau kita teliti dalam pengajian fiqh al-muamalah, fiqh yang mengenai perbankan ini, kebanyakan pendapat yang dibentuk dan dibuat untuk menjadi satu kayu ukur di dalam perbankan, kebanyakan yang adalah mazhab Hanafi dan Hambali. Dan kalau ingin difokuskan kepada Syafi'i, saya rasa hari ini kita belum ada lagi satu. Mana-mana lagi. Ataupun
upacara-upacara yang biasa kita buat, iaitu apabila kematian ataupun hari malam Jumaat, kita membaca Yasin untuk apa? Ataupun dinamakan dengan tahlil. Betul. Dan kita menghadiahkan bacaan ini kepada si mati. Pandangan yang masyhur di dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan bacaan Al-Quran tidak sampai kepada si mati. Tidak sampai. Apabila menafsirkan surah An-Najm ayat yang ke-39, Allah berfirman, wa anna laysa lil insani illa ma sa'a. Di dalam tafsir fi Zilalil Quran juga membahaskan, saya tutup mengatakan Imam Syafi'i adalah orang yang berpendapat bahawa bacaan ini tidak sampai kepada si mati. Lalu kenapa kita baca? Syafi'i ini yang mengatakan kita sudah baca. Contohnya Imam Syafi'i dalam jual beli mensyaratkan jual beli baik yang dinamakan baik ta'ati, yang mesti ada lafaz ijab dan qabul, baru sah jual belinya. Jual beli itu baru sah. Kalau tidak ada ijab dan qabul tidak sah. Dinamakan baik ta'ati. Sebab itu dahulu kalanya mungkin kita di kampung, kita membeli barang, dia punya bahasa tu saya beli, saya jual. Ini memang disyaratkan dalam pembelian. Imam Syafi'i baik ta'ati. Sedangkan kadang-kadang pun bukan Melayu sama Melayu, kadang-kadang kita di kampung, orang Cina pun jual. Beli, mengajarkan. Apa yang mengajarkan? Sama-sama saya jual. Dia pun kata, makna dia sudah Syafi'i belum tentu. Tetapi dalam dunia hari ini kita berurusan menjual beli bukan dengan orang lagi. Berapa banyak hari ini kita membeli air, contohnya di kedai Aceh sana ada air, kan, air putih mineral tu. Kita masukkan 10 sen 1 liter. Kalau kita mengatakan saya beli sampai subuh mungkin, kita memang akan menjadi bila dia akan cakap saya jual. Lalu pendapat ini tidak dapat digunakan. Ataupun kita membeli barang ketika ini menggunakan sistem online. Bagaimana kita nak berbicara kepada monitor? Sesi memang sampai kelas kita tidak akan cakap apa-apa. Nampak? Jadi secara ini kita sudah tidak memperkenalkan. Tetapi ini adalah syarat yang sah. Ini adalah syarat sah jual beli di dalam mazhab Syafi'i yang perlu ada akad nafas ijab berkabul. Jadi khulasahnya kita tidak terikat dengan mana-mana. Dan kenapa kita tidak boleh mengikut mazhab lain? Adakah sesat? Persoalannya kenapa tak ikut? Adakah sesat? Tak. Ini sudah berjemaah, mana boleh sesat? Dan apabila tidak sesat, kenapa tak boleh ikut? Contoh kita pergi haji aja, kita sentuh ni lelaki perempuan, yang mana mengatakan lelaki perempuan kalau bersentuh sengaja ataupun tidak tua ataupun muda, hidup ataupun mati, sentuh dan kulit ini batal wuduknya di sisi Imam Syafi'i rahimahullah. Batal. Kalaulah ingin dipraktikkan hukum itu ketika bala sahabat pada hari ini untuk kita mempraktikkan benda itu, mustahil. Tak boleh. Mustahil. Tak kita sentuh, orang sentuh. Tak kita sengaja, orang sengaja. Tak kita sengaja, ada orang sengaja. Jadi hukum itu ketika mana di situ mustahil. Mustahil dia. Hari ini, dunia hari ini 2 juta bilangan, 2-3 juta di dalam Masjidil Haram. Kapasiti yang minimum. Dia tengah besarkan untuk masuk 6 juta orang. Jadi bermain dengan macam ialah sentuhan yang banyak bermain. Baik tuan-tuan, saya akan ceritakan sedikit tentang kenapa 4 orang ini boleh berkhilaf pendapat. Kenapa? Bagaimana? Secara ringkaslah, supaya betul-betul dia perlu pada satu masa yang panjang. Baik. Yang pertamanya,
Dengan sebab Al-Quran dan hadis ini adalah bahasa Arab, kita faham dan kita semua sepakat untuk kita mengatakan satu-satu hukum itu tidak boleh kita berpandukan lain melainkan daripada Al-Quran dan hadis. Tak boleh, mesti ada dalil. Mana-mana hukum mesti ada dalil. Kalau tak ada dalil, orang tunggu. Pasal ini adalah agama Allah. Tidak mana ada ustaz, tidak juga kiai, tidak juga tok guru yang boleh mencipta agama Allah. Melainkan kerja ustaz dan tok guru ataupun kiai menggunakan bahan yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla, iaitu Al-Quran dan Sunnah, untuk digubalkan menjadi hukum. Sebab itu kita mengatakan solat apa dalilnya? Ada dalil dalam Al-Quran. Ini semua ada dalil. Kalau kita kata ustaz apa dalilnya? Oh, ini tak ada dalil, ini pendapat saya. Ini masalah. Dia tak boleh jadi macam tu. Pasal dia bukan ahli untuk mengatakan halal ataupun haram. Tidak ada orang mana-mana boleh kata macam tu. Contohlah, perkara yang simple. Ustaz, saya ada anak, saya ada pun 10 tahun tak jadi. Macam-macam tu Ustaz, panggil sikit-sikit. Bacalah istighfar 10 kali dia pun hembus dulu. Ustaz, tak tahu Ustaz. Baik. Perkara-perkara begini kita mesti persoalkan. Ustaz, di mana dalilnya? Hadis. Quran. Ustaz dapat dari mana? Ustaz tahu dari mana? Betul tak? Itu salah saya. Kalau tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, dari mana benda itu dapat? Melainkan dia punya otak dia. Dan apabila punya otak dia, yang memberi rezeki ini bukan dia, Allah Azza wa Jalla. Jadi perlu penting untuk membentuk mana-mana hukum perlu berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah atau perkataan sahabat radhiyallahu anhu. Perlu. Baik. Bahasa Al-Quran ini sudah umumnya menjadi satu berbahasa yang tinggi. Kadang-kadang ada majaznya, ada hakikinya. Kita saya akan bagi contoh. Kenapa dan kenapa? Bagaimana dan bagaimana? Baik. Satu bahasa Arab, dan di antara sebab berlakunya khilaf yang besar di antara empat mazhab ini disebabkan Allah apabila membicarakan di dalam Al-Quran itu, kadang-kadang Allah menggunakan perkataan majaz. Dia tak guna perkataan hakiki. Hakiki memang dia tidak direct. Majaz ni macam ada orang yang berkiasan. Contoh kata orang macam singa, maksudnya dia tu berani dalam, bukan singa, begitulah maksudnya. Dia tak direct kata orang berani, tak. Dia menggunakan kata majaz, mengatakan orang ini umpamanya singa. Maksudnya dia dalam, dia berani. Itu maksudnya. Nampak? Kita saja pun hari ini, kalau kita mana-mana menteri pun kadang-kadang buat statement hari ini begini, dia punya teks tu utusan tafsir lain. Metro keluar tafsir lain. Malaysia kini lagi lain. Harapkan lagi lain. Nampak tak? Tapi teks yang sama, tapi ditafsirkan tu dengan banyak maksud. Contoh kita katakan, minum susu kambing. Minum susu kambing. Beza. Minum susu kambing, minum susu kambing. Nampak? Ini juga perbezaan ini contoh-contoh yang, tetapi Al-Quran tidak membicarakan seperti itu. Ini yang sebab bahasa ini. Kadang-kadang kita tengok orang sastra kan, engkau laksana bulan. Apa pula orang ni gambar bulan? Ini bahasa yang menyebabkan kekhilafan itu berlaku dengan penafsiran masing-masing. Baik. Di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6, Allah membicarakan perihal hukum tentang kitab Ismail. Di dalam Al-Quran tidak ada ayat lain yang membicarakan tentang cara ambil Ismail ataupun tak Ismail, melainkan surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6, surah kelima ayat yang ke-6. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum sampai habis. Kemudian di akhir ayat itu Allah mengatakan aula mastumun nisa, membatalkan wudu. Aujah ahadukum minal ghaib pada tajidul ma fatayammamu aula mastumun nisa. Sampai lupa. Allah mengatakan, Allah beritahu yang pertama Allah bagi tahu basuh muka
tangan sampai ke siku, sapu rambut dan basuh kaki. Di akhir ayat itu Allah mengatakan kalau orang yang membuang air besar atau membuang air batal wudhunya dan menyentuh perempuan, lamas mengisap. Lamas itu maknanya sentuh dan nisab itu perempuan. Batal wudhunya. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan menyentuh perempuan mana-mana, kecil, muda, tua, sengaja, tak sengaja, hatta banyak. Kalau banyak contoh perempuan lagi, kita ada bulu, sentuh perempuan, batal wudhu. Imam Syafi'i. Saya bagi pendapat dahulu, kemudian kita bahaskan bagaimana ulama itu mengubah hukum daripada ayat ini. Imam Hanafi mengatakan menyentuh lelaki perempuan, menyentuh lelaki antara perempuan sengaja ataupun tidak, bersyahwat ataupun tidak, mayat ataupun hidup, kecil ataupun tua, muda ataupun tua, tidak membatalkan. Tak apa. Imam Hanafi mengatakan menyentuh kalau bernafsu membatalkan wudhu, adapun sentuh biasa tidak membatalkan wudhu. Begitu juga pendapat orang lain. Bagaimana? Dalam surah Al-Ma'idah tadi Allah mengatakan menyentuh perempuan membatalkan wudhu. Kalau buka tafsirnya Allah sebut sentuh, nafsu sentuh. Baik. Sebelum kita mengupas ayat Quran ini, kita rujuk hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubbila ba'da azwajihi thumma qama wa shalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium sebahagian daripada isteri-isterinya, kemudian dia bangun dan salat. Dia tidak lupa. Dia cium sendiri. Bukan sentuh tu tuan, cium. Cium. Dan qama wa shalla. Dan dalam hadis yang lain membicarakan ketika Rasulullah SAW sembahyang tahajud ketika malam, kaki Aisyah ini seakan menghalang, dan Rasulullah dalam sembahyangnya memandang kaki Aisyah, mengalihkan kaki Aisyah. Dan Rasulullah meneruskan sembahyang. Hadis Bukhari. Kalau ikut tu Imam Syafi'i macam tak kena. Kalau ikut hadis Rasulullah cium dan tak mahu itu ada kaki tak batal. Baik, Syafi'i dia ada alasan sendiri. Baik. Perkataan lamas itu jumhur ataupun majoriti para ulama mengatakan itu adalah ayat majaz, bukan ayat hakiki. Dalam surah Al-Maryam juzuk 15, Jibril mengatakan, wahai Maryam, engkau mengandung. Kemudian Maryam mengatakan, walam yamsasni bashar walam aku baghiyah. Bagaimana aku mengandung sedangkan aku tidak disentuh lelaki dan aku bukan orang yang keji, pelacur. Ayat yang digunakan di situ adalah yamsas, yakni sentuh. Apakah yang dimaksudkan dalam Maryam memaksudkan kepada Jibril mengatakan aku tidak disentuh mana-mana lelaki, bagaimana aku boleh mengandung? Apakah yang dimaksudkan dengan sentuh di situ? Mereka sentuh dan ketika siang orang perempuan sentuh sikit. Orang perempuan nak semua ni okey, batuk. Saya baca sikit, Fatihah saya sentuh. Besok boleh tengok. Boleh tengok apa-apa pada diri. Adakah Maryam memaksudkan begitu atau Al-Quran memaksudkan sentuhan itu adalah sentuhan tersebut? Dalam surah yang lain Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza talaqtumun nisa min qabli an tamassuhun fala iddatun ta'tadunaha. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu menceraikan istri kamu sebelum kamu menyentuhnya, maka tidak ada iddah untuk perempuan itu. Apakah yang masuk sentuh sebelum cerai ini? Orang kita panggil janda berhias. Maka bila bercerai dalam keadaan janda berhias ini tidak ada iddah. Besok, akhirnya cerai, besok boleh kahwin. Dia tak ada iddah. Tetapi apakah yang masukkan cerai sebelum sentuh? Kita kahwin. Dia ada cara pembatalan
wudu mesti bersentuh situ, maka tidak akan boleh wujud hukum cerai tanpa idah. Kalaulah dimasukkan sentuh itu adalah sentuh. Tadi ayat tadi dalam surah Maryam tadi dan ayat Aulah Masnu Al-Maidah, semua menggunakan perkataan sentuh. Namun kata-kata sentuh sebenarnya. Jadi jumhur, majoriti ulama mengatakan sentuhan yang dimasukkan dalam surah Al-Maidah tadi itu bukanlah sentuhan hakiki, tetapi dia adalah sentuhan majazi yang membawa maksud jima' ataupun bersetubuh, dan sudah menjadi budaya Arab yang kuno dahulu. Apabila mereka mengatakan lamastum ra'ah, maknanya aku telah menyentuh perempuan, membawa maksud ai jama'tum ra'ah, membawa maksud aku telah berjima dengan perempuan. Itu sanskrit bahasa Arab dahulu. Lamas itu membawa maksud jima. Baik. Lalu Imam Hanafi rahimahullah ta'ala memasangkan ayat tersebut dengan maksud jima. Sebab itu dia mengatakan sentuh, sengaja, tak sengaja, nafsu ataupun tidak membatalkan hukum. Kerana apa yang dimaksudkan di dalam Al-Quran itu adalah bersetubuh, bukan sentuhan biasa. Dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan benda yang membawa ke arah itu nafsu. Istilahnya nafsu itu syarat yang diletakkan. Nafsu, maksudnya bernafsu pada Allah. Tetapi bila kita meneliti hadis Abu Daud ini, adakah Syafi'i tidak pernah jumpa hadis ini? Mustahil. Dia bukan. Mesti jumpa lah. Tetapi apa alasannya? Dia mengatakan Imam hadis Abu Daud ini dia mendhaifkan. Dia mendhaifkan. Imam Syafi'i mendhaifkan hadis Abu Daud. Dia ada alasan dia kenapa dia mendhaifkan. Hadis yang ulama mensahihkan hadis. Tetapi hadis yang 9 tahajud yang Rasulullah alihkan kaki Aisyah itu, dia tidak mendhaifkan, dia mensahihkan hadis itu. Tetapi apa alasannya? Alasannya kemungkinan alasannya lah, walaupun dalam hadis itu tidak cerita, tetapi Imam Syafi'i memasangkan maksud ketika itu Rasulullah mengalih dalam keadaan berlari. Tetapi dalam hadis tidak mention berlari. Boleh tak? Boleh. Jadi bagaimana? Baik. Adakah semua hukum di dalam Al-Quran ini kita boleh berbeza pendapat? Dalam istilah dalil ini dia ada dua kategori. Yang pertamanya dalil dhanniyatud dilalah, yang keduanya qat'iyatud dilalah. Dalil zan ini maksudnya yahtamilu akthar min al-ma'na, mengandungi berbagai makna. Dalil yang mengandungi berbagai makna. Contohnya bagaimana? Ayat tadi lah. Satu ayat yang mengandungi banyak makna, yang boleh dipasang dengan banyak makna. Ada pun dalil yang lain yang dikatakan dengan qat'iyatud dilalah, dalil yang tidak boleh dipaksa dengan mana-mana erti melainkan dengan satu erti sahaja. Dan ulama tidak boleh berbeza pendapat dalam hal ini. Contohnya, apabila Allah mengatakan dalam surah An-Nur ayat yang kedua, Az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Allah mengatakan penzina perempuan dan penzina lelaki, pukul kedua mereka itu dengan 100 rotan. Apa maksud 100? Adakah ini dinamakan dengan qat'iyatud dilalah? Dalil yang qat'i tidak mana orang boleh besar pendapat. Maka kita melihat dan meneliti empat mazhab. Apabila kita merujuk dalam bab jenayah atau ukubah, hudud kepada perempuan berzina adalah 100. Tidak Syafi'i mengatakan 100,5, tidak Hanafi katakan 80, tidak orang kata 90. Tak, kenapa? Ini adalah hukum qat'i yang tidak boleh dipasang dengan mana-mana makna melainkan satu makna itu 100. 4 mazhab, 5 mazhab, 6 mazhab, semua begitu. Ataupun ada yang lain, Allah mengatakan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayain.
Allah mengatakan harta pusaka ataupun faraid, lelaki 2 dan perempuan 1. Ataupun ada mengatakan walakum nisfu, dan kau setengah daripada harta si mati. Apa yang dimaksud dengan setengah? Ini contoh 1000 ini. Apa yang dimaksud dengan setengah daripada 1000? 500. Ada orang mazhab Hanafi kata setengah daripada 1300. Ini orang mazhab Hanafi yang tak ada yang beri. Ada Hambali yang mengatakan setengah daripada 1000 itu 400. Tak boleh. Semua ulama berpendapat setengah daripada 1000 500. Ini adalah kata-kata ataupun contoh-contoh dalil yang kita tidak boleh berbeza pendapat. Adapun yang lain ataupun zon yaitu dilalah, ini bebas untuk dipasang dengan mana-mana yang tertentu. Banyak contohlah aku ceritakan. Dia banyak cerita lah. Sebelum kita mengatakan, saya nak lebih jauh. Di dalam dunia Islam bukanlah hanya 4 mazhab ini saja yang timbul. Dia banyak lagi, puluh. Ada Al-Auza'i, ada Hasan Al-Basri, ada Sufyan Al-Thawri, ada Az-Zaidi. Dia banyak. Tetapi yang hari ini kekal, yang diwariskan ilmunya, dibukukan ilmunya 4 ataupun 5. Ada satu lagi mazhab Az-Zahiri. Zahiri ke ahli sunnah wal jamaah, ulama daripada Spain. Az-Zahiri. Ada soalan tak? Kita lama lagi, pukul 10. Baik. Yang keduanya, tadi kita sudah bicara dengan bahasa Arab. Itu di antara sebab berbeza. Yang keduanya, faktor tempat itu juga memainkan peranan. Dia menyebabkan perbezaan pendapat. Contoh kita ketika negara Arab, kita tengok budak-budak period, budak-budak wanita yang nanti balik umurnya telah makan 9. Umur 9 tahun ini pandai dah macam orang apa? Orang kaya. Tapi sini kalau kat Malaysia kadang-kadang 20 tak keluar diri. Ada? 15 lewat. 14, 13, ada 9, 8 orang. 9 je. Baik. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia pergi ke Iraq dan dia menjadi mufti di Iraq. Dia mengeluarkan banyak fatwa-fatwa di Iraq. Banyak fatwa dikeluarkan di Iraq. Apabila dia ke Mesir, apa kata Syafi'i? Ini masyhur. Imam Syafi'i mengatakan, apa yang aku hukumkan di Iraq itu tidak boleh digunakan pakai di Mesir. Lalu Imam Syafi'i terpaksa mengubah balik dan berfatwa balik, fatwa yang baru. Sebab itu kalau di dalam pengajian fiqh Asy-Syafi'i ini, dia ada 2 qaul ataupun 2 pendapat, yang mana qaul qadim dan qaul jadid. Pendapat Syafi'i yang baru dan pendapat Syafi'i yang lama. Yang mana yang baru itu dirujukkan kepada pendapat yang ketika di Mesir. Yang pendapat yang lama itu merujukkan pandangan dia di Iraq. Dan saya agak pelik apabila orang mengatakan kita, atau orang yang mengatakan kita tidak boleh keluar daripada mazhab Syafi'i. Syafi'i sendiri keluar mazhab dia. Syafi'i sendiri keluar mazhab dia. Syafi'i sendiri keluar mazhab dia. Memang dapat, memang ada golongan yang ekstrim ataupun ta'assub yang bahkan mengatakan tidak sah sembahyang di belakang Imam Hanafi. Tidak sah. Agak yang ekstrim, subhanallah. Kan? Bagaimana saya katakan Syafi'i sendiri keluar mazhab? Apakah mazhab Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali kalangan Ihya Ulumuddin semua? Dia memazhabkan Syafi'i. Tetapi dalam masa yang sama, dia juga orang alim Syafi'i. Dia mengkritik Syafi'i di dalam bab air. Bab air. Contoh, Imam Syafi'i mengatakan air 2 kolam kalau terjatuh kepadanya najis titik, maka boleh kita guna pakai. Air itu suci dan menyucikan. Kita boleh berwudu, air itu lebih daripada 2 kolam.
Tetapi di sisi Imam Malik, kalau pun air itu tidak double, kalau air itu hanya sebeli, jatuh kepada dia tak cicak, itu najis. Yang mana air itu apabila jatuh kepada dia najis, tidak merubahkan warna, tidak juga sifat, tidak juga bau. Maka Imam Malik mengatakan air ini boleh suci dan menyucikan. Lalu Imam Ghazali mengkritik pandangan Syafi'i dan menyokong. Dan kata-kata Imam Syafi'i, Imam Ghazali mengatakan, alangkah indahnya kalau Syafi'i ini berpendapat senada dengan Malik. Imam Malik. Lalu Imam Ghazali mengarangkan 17 dalil, mengeluarkan 17 dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang mensupportkan pandangan Imam Malik. Sedangkan Azhab Ghazali adalah Syafi'i. Imam Abu Hanifah rahimahullah mempunyai dua dan murid yang paling rapat dengan dia. Walaupun kenal besar itu dinamakan dengan sahiban Abu Muhammad dan Muhammad Hasan Al-Syaibani. Ini ulama besar Hanafi selepas Imam Hanafi. Tapi dua anak murid dia ini berkhilaf ataupun berbeza pendapat dengan Imam Hanafi 3/4 daripada masalah fiqh. 3/4 daripada masalah fiqh. Dia lama untuk murid, tapi dinamakan dia masih Hanafi. Dia bukan melawan akademik, tuan-tuan. Ilmiah lah. Hanafi kata macam ni, saya kata macam ni. Saya ada dalil, Hanafi ada dalil. Al-Buaiti, ulama nombor 3 ranking dalam mazhab Syafi'i. Dia ada Syafi'i, dia banyak-banyak ada Imam Nawawi, ada Wasal Zakaria Al-Ansari. Ini dinamakan Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'i. Al-Buaiti ini orang nombor 3 dalam mazhab Syafi'i. Dia menyalahi Syafi'i daripada masalah fiqh 1/3. Dia tidak bersetuju dengan Syafi'i. Dan inilah fiqh, berbeza pendapat. Dan adakah kita salah untuk memberi pendapat? Tidak. Jadi kita faham hadis, ahli je lah, yang penting ahli. Dia kata faham Al-Quran dan hadis betul-betul, dan dia berijtihad. Dalam masalah ini, hudud di Kelantan, ada yang mengatakan hudud pas. Kerana ini bukan politik letak, ini masalah hudud. Ini yang berbincang. Hudud pas ataupun apa yang digugatkan pas ini mengatakan hudud ini hanya terkena kepada si Muslim sahaja, tidak kepada kafir. Tidak kepada kafir. Ya. Pandangan ini diambil pun bercampur. Ini yang tadi pandangan yang lain ini pandangan Imam Ahmad Abu Hanifah kepada Syafi'i. Dia sebab tu dia kita dunia ini kita nak mengubah tentang hukum. Kita terpaksa dalam amal. Dan setelah tahun kita buat berdekat ini. Contohnya masalah bayi dan menguji. Kalau bayi dan menguji, ambil sperma lelaki, sperma perempuan, ambil sperma perempuan, macam mana? Bayi dan menguji, ambil benih lelaki, dimasukkan dalam satu tabung dan simpan dalam rahim perempuan. Ini tidak. Macam ni, yang pun kata, ada cerita ni dah dalam mana itu? Ataupun bagaimana anak saya kami 2 orang, laki tak, bini pertama, bini kedua. Bini kedua bini pertama tak boleh mengandung, tapi dia punya benih hidup. Saya pula buat tabung uji ni. Saya ambil benih bini pertama saya, dan saya ambil benih saya, dan saya simpan 2 benih ini dalam rahim yang ke isteri kedua. Siapakah umat atau siapakah ibu anak? Pasal benih daripada isteri pertama, tapi yang mengandungkan isteri kedua. Ini dibahaskan ulama-ulama berijtihad. Dan apabila kita nak mengangkat anaknya mana, kerana untuk menentukan waris bila mak ni mati, siapa pewarisnya, itu penting. Kita jadikan ini penting. Kalau kita nak tengok dalam kitab-kitab yang lama, mungkin kita belum tidak dibahas, kerana bukan zaman dia dahulu. Terlihat zaman sekarang macam ada dai rambut, apa ni, memotong rahim perempuan. Ya. Rahim perempuan yang tak mengandung dia potong. Dia dulu dia potong. Yang pertama dia berikat, dan apabila dia nak mengandung dia buka balik. Ada satu lagi kemana tak boleh mengandung. Apakah hukum-hukum perempuan tu? Ini pun dibahas. Ya. Tadi mungkin yang dirahmati oleh Allah SWT. Ada soalan terakhir. Saya pula saya
gemar berdiskusi. Ustaz, bagaimana hukum yang sekarang ini ditukar komponen-komponen musik? Maksudnya dia organ. Dia bertukar itu bertujuan atas tujuan apa? Ya? Dia besar akan bilang wanita. Tapi lain orang yang wanita, tapi dia tidak kira orang. Dia tidak? Tak kira orang campur. Perbuatan itu harus dibenarkan dalam syariat. Ulama berbeza pendapat kalau menjual organ. Jual organ kita mengatakan haram. Pasal kita kata haram. Fiqh menilai jasad yang kita miliki ini bukan hak kita. Sebab itu kita tidak boleh jual apa-apa. Dan hari ini kita melihat orang menjual organ. Bagaimana kita menjual bukan hak kita? Tidak boleh, ini haram. Setengah orang menjual darah. Tak boleh. Menjual organ tak boleh. Dan ulama juga berbincang tentang menderma darah. Ya, menderma darah. Jadi ulama sekarang memang ada berfungsi dulu yang memang tidak dibenarkan. Sebab dia pakai alasan sebab ini sebenarnya. Tetapi ulama-ulama yang baru ini mengubahkan dan mengisytiharkan perbuatan itu harus dengan sebab-sebab ataupun masalah-masalah yang perlu dijaga. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran menyuruh menjaga nyawa. Selain daripada Al-Quran dan hadis ini, kita diberi panduan 5 perkara yang dinamakan maqasidus syariah yang perlu dinilai sebelum kita jatuhkan hukuman. Yang pertamanya hifzuddin, menjaga agama. Yang keduanya hifzun nafs, menjaga diri, tubuh badan ataupun nyawa. Jadi seperti itu, apabila Allah mengharamkan babi di dalam keadaan darurat, benda itu boleh. Kenapa? Kerana merujuk kepada penjagaan nyawa itu lebih penting daripada menjaga babi itu. Jadi apabila berjumpa dengan kemudaratan, kita dihukumkan perkara itu boleh menjaga. Tapi jangan sampai Pak Ibu pinjam dan berbahasa aku sendiri. Tak boleh lah, besok masak tentang ini, masak kicap, itu lupa. Ada soalan dia tak? Kita sedia maklum bahawa keempat-empat mazhab ni wujud setelah wafat Nabi. Betul? Okey. Yang saya pun lihat benda malam ni Ustaz bincangkan benda ni, mungkin terjawab apa yang saya fikir, yang saya confusekan selama ni. Siapakah yang mengiktiraf keempat-empat mazhab ni? Macam zaman Nabi mungkin Allah lihat Nabi, betul? Counter Allah. Tapi setelah Nabi wafat, keempat-empat mazhab yang kita mungkin katakan yang terbaik ni, yang paling siapa yang mengiktiraf mereka ni? Tu yang tak benar. Ya. Soalan yang baik. Siapa yang iktiraf mereka ni? Ya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, "Taraktu fikum amrayn, idza masaktum falan tadillu abada wa huwa al-Qur'an was sunnah." Rasulullah mengatakan, aku tinggalkan kepada kamu Al-Quran dan Sunnah. Jika mana kamu intamasaktuhuma, kalau kamu memegang kedua Al-Quran dan Sunnah ini, falan tadillu abada, kamu tidak akan sesat sampai hidup. Falan dalam bahasa Arab digunakan la ini tak akan. La beza, la tu boleh jadi hari ini tak, besok ya. Lam besok ya. Lam ini tidak akan. Dinamakan perkataan huruf nafi di abad. Dinafikan sampai hari kiamat. Tidak akan, mustahil, tak boleh. Rasulullah kata tidak boleh dan tidak akan mustahil. Bagaimana kita mengiktiraf? Sebab itu Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun kita beribadat perlu berdasarkan dalil. Dan kita teliti mana-mana mazhab ini apa dalil dia. Adakah digunakan hadis? Bukanlah hadis dan kita lihat. Dan metode ataupun manhaj keempat-empat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini memang tidak lari dia punya rujukan ataupun pembawakan daripada Al-Quran dan Sunnah. Sebab itulah pengiktirafan itu menyebelahi kepada mereka.
Kenapa kita menghukumkan Syiah sesat? Kerana mereka tidak senada dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita tidak ingin mengiktirafkan Syafi'i atau empat mazhab, boleh. Tapi cari mana pandangan mereka yang bersalahan ataupun bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan kita boleh mengatakan Allah dan Rasul tidak mengiktirafkan mazhab. Tapi tidak ada. Semuanya memang melakukan selari dengan keadaan. Jawab tadi hukum jawab. Kita sering dimomokkan kita tak boleh tukar mazhab. Kerana kita tak ada ilmu dan kita sebenarnya mempermainkan ibadat. Contohnya macam kita ambil sentuhan tadi kan. Kita tak boleh sesuatu hati. Antara satu untuk kita tak boleh tukar mazhab. Maksud saya sentuh sesuatu Maksudnya contoh satu kan. Kita tak boleh tukar mazhab sebabnya kita memudah-mudahkan ibadat. Contohnya macam pengilat lah. Macam apa? Pengilat. Mengilat. Kebiasaannya apabila kita menukar, dia memang lebih mudah. Semua benda yang kita tukar daripada asal kita Syafi'i ini, semua yang kita tukar tu semua yang lebih mudah. Contoh daripada bayar beras, bayar duit, mana mudah? Bayar duit. Contoh tabung haji, kata dari di Mekah sana boleh sentuh tak batal wudu. Mana mudah? Sentuh batal ke sentuh tak batal? Sentuh tak batal, mudah. Adakah mengira tak?
tak kena. Contohnya, contoh baik ta'aki tadi tu, yang jual beli ijab wal qabul tu. Susah, mana susah? Ijab wal qabul ke ataupun tidak berijab wal qabul? Tentu yang ijab wal qabul lebih susah. Dan apabila semua mazhab yang kita ingin tukar dan semuanya adalah benda yang lebih ringan dan lebih senang. Lebih ringan dan lebih senang. Adakah kita boleh benda tu? Benda itu sudah tentu saja boleh kerana dia berdasarkan pandangan ulama dan berteraskan dalil. Pasal dia ada dalil dia. Dia ada dalil dia. Dia boleh. Bukan, dan tidak boleh, tidak maksud untuk memainkan hukum. Kalau dah dimasukkan dengan itu pemain hukum, maksudnya mazhab itu memainkan hukum juga. Dia tidak dalam kali itu dia main hukum. Sebab itu pandangan dia dan dia pun ada hujah-hujah mereka. Maka dia yang dibunyikan. Cuma perlu faham, menyentuh perempuan yang dimasukkan dengan Abu Hanifah itu, walaupun bersyahwat tidak membatalkan wudu. Bukanlah maksudnya kita boleh sentuh mana-mana perempuan dengan bersyahwat. Dia lain, sentuh bersyahwat perempuan dengan batal wudu ni benda yang lain. Contoh kita pegang babi, batal tak wudu? Tak batal. Itu maksudnya. Bukan maksudnya okey lepas ni jumpa orang apa, amoy mana-mana gunting rambut, saya gunting ada, saya pegang lama-lama sikit kan, tak batal wudu. Itu bukan maksud kalau tu dosa. Berdosa, tetapi wudu ini tidak batal. Wudu ini tidak batal. Tuan-tuan, apa yang kita faham, agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW agama yang mudah. Agama yang mudah. Pesan Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal ketika mana diutuskan ke Yaman untuk melakukan dakwah. Apa pesan Rasulullah? Ya Mu'adz, yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan cerita agama, jangan payahkan cerita agama. Ini metode yang dibacakan oleh Rasulullah SAW dalam ibadat kita. Dimudahkan, tidak dipayahkan. Namun hari ini cukup banyak kita nampak pandangan-pandangan yang payah, yang bukan kait-mengait dengan syarak. Tidak langsung dengan syarak. Tuan-tuan tengok tuan-tuan. Hari ini kita cerita satu bab termasuk bab taharat. Imam Syafi'i mengatakan najis. Abang betul ke saya jawab tadi bang? Cukup ke nak? Okey. Imam Syafi'i mengatakan najis mughalazah ini dua benda. Kan? Apa dia tuan? Anjing dan babi. Mana dalil? Dalam Al-Quran tak juga. Dalam hadis tak ada. Dia kata tak ada Quran, tak ada dalam hadis ada. Yang apabila dikatakan najis mughalazah ini perlu disamak benda itu kalau kita tersentuh dia, iaitu anjing dan babi, ataupun dua benda ini yang beranak daripada dia. Contoh anjing ni kahwin dengan monyet, dapat anak. Kalau sentuh anak monyet itu pun kena sama. Kalau babi kahwin dengan kucing, dapat anak, sentuh budak tu, kucing di namanya. Kita kena sama. Kita kena sama. Secara dalam Al-Quran tidak pernah membicarakan tentang sama ataupun tidak sama ni, tidak ada. Babi ke anjing tidak ada, tidak sama. Ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Idza wuligha al-kalb fi ina'ikum faghsilu sab'ah idahunna min turab atau kama qala. Rasulullah mengatakan kalau anjing kamu itu menjilat kepada bijana, yakni bekas kamu, maka basuhlah dengan 7 kali, satunya daripada tanah. Baik. Rasulullah sebut anjing atau bukan? Anjing. Ada sebut babi? Tidak ada. Dan tidak ada hadis yang lain. Ini satu. Tapi Imam Syafi'i ada letak. Baik. Sebelum itu saya nak katakan, setiap hukum yang ada dalam mazhab ini, 4 mazhab ini, belum tentu ia mempunyai nas. Bukan semuanya ada nas. Contohnya, Imam Syafi'i mengatakan babi ini najis mughalazah dan perlu disamak, ianya tidak ada nas. Tidak Quran, tidak juga sunnah. Tapi Syafi'i mensyaratkannya. Kenapa? Atas hujahnya mengatakan babi ini lebih teruk daripada anjing. Itu hujahnya. Kalau kita buka dalam kitab Syafi'i yang besar-besar, I'anatul Talibin al-Muqdim, kitab Syafi'i yang besar, pengarang-pengarang semua mengatakan
Falam ajidu dalilan, aku tidak berjumpa dalil tentang sama Nabi. Sebab ini hakikatnya gambar. Baik, tak ada apa lah, itu cerita lain. Tetapi di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, kalau anjing kamu menjilat tempat makan bijana kamu ataupun tempayan kamu, maka kamu basuh 7 kali, satunya daripada tanah. Tetapi hari ini, bagaimana upacara taharah ataupun upacara pensucian ini telah dipayah dan diketatkan oleh manusia hari ini. Ustaz-ustaz di sana dan ustaz-ustaz di sini yang mengetatkan upacara pembersihan sawah ini. Ketat tuan. Contoh hari ini, Pak Mat di rumah, itu banyak. Ini kita dalam tempat, dia rumah satu juta, kita kena bawa lagi, kita kena bawa lagi kajang. Ownernya Cina, rumahnya pun 5 dekar. Ya. Dan 5 situ ada anjing. Dekar pertama ni dia bela anjing, kedua bapak dia, anak dia, semua ada anjing. Semua ada anjing. Adakah salah Pak Mati nak beli rumah itu? Haram ke? Belum kita haram. Pasal kena haram tak? Beli rumah bukan bidadah. Kan? Jadi, minta pendapat kepada Ustaz. Ustaz, saya nak beli rumah ni anjing kan? Di rumah anjing. Kapek rumah tu lalu bapak ini. Ustaz minta macam lain. Kita kena sama rumah. Dan tuan-tuan tidak boleh dikaitkan tentang wujudnya agensi sama ini education. Memang wujud itu kan tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, bagaimana rumah yang 1000 dekar itu, yang kapit yang tebal-tebal ini, sofa ni tak boleh cakap ini kan. Dan berapa banyak tanah pula ada di bawah sama rumah. Berapa tanah sama. Kemudian dia katakan tanah biasa-biasa tak boleh. Dia kena tanah 6 kaki di bawah, dia kena selut. Ini berlaku tuan-tuan. Ini bukan orang kampung cakap, ini ustaz. Kan? Ustaz cakap, kalaulah tanah itu yang dimasukkan 6 kaki, maksudnya sahabat-sahabat dahulu di Mekah tu fail. Mana nak cari semua tu? Saudi semua tak nampak tak? Setengah orang mensyaratkan ini, itu. Lepas tu, itu baru cerita rumah. Belum pinjam mangkuk dia, peti sejuk lagi yang makan babi kan kira ni. Orang Cina mana tak makan babi tu kan? Majoriti semua makan babi, bab putih tu kan? Maka pinggan yang sudah dia kena babi, periuk sudah kena babi, peti sejuk sudah kena babi. Kalau itu kena sama kan? Kena sama kan? Rumah-rumah dia kena sama kan? Pinggan mangkuk, kereta tu kena sama kan? Adakah ini Islam? Kalau kita cerita kepada orang kafir, tak payah cerita Pak Mat di rumah tuan-tuan. Kita cerita kepada orang Cina, you nak masuk Islam? Saya mau masuk Islam. Saya mau tukar saya punya nama, Abdullah. Kan, Abdullah kan. Nabi dia cerita Abdullah. Dia tak boleh sebut Abdullah. Saya nak tukar agama saya kepada Islam. Apa saya kena buat? Baik, yang pertama, makan babi. Saya makan babi. Okey, pernah masak babi rumah? Pernah. Okey, itu periuk, itu pinggan, itu gerampu, itu pisau, itu chopping board, itu meja, itu semua ni kasih sama. Kemudian ada kereta anjing, ada. Semua dekat, semua ada. Kasih sama semua rumah. You punya kereta ada masuk anjing? Ada. Kereta masuk sama. Itu saja kan, Ustaz? Belum. Sudah semua sama, kasih foto. Tuan-tuan, kalau saya cerita, saya dengar syarat-syarat yang begini untuk masuk Islam, tak masuk saya. Dan Ustaz kalau mendengar hal itu, dia akan ditanya kepada Allah SWT. Dia akan disokalkan oleh Allah SWT, menyebabkan seorang lari dari Islam. Orang lari dari Islam. Zaman Empire Islam berkembang ke China. Empire Islam diperintah oleh Umar Al-Khattab sampai ke Andalusia. Orang Barat memeluk Islam. Kita tidak pernah dengar mana-mana sejarah yang Amirul Mukminin memerintahkan orang-orang yang kafir ini perlu dengan nyamak rumah dan tinggal mangkuk mereka. Sedangkan mereka itu Kristian dan Cina confirm maka khinzir. Tidak, Islam bukan khinzir. Sebab itu dalil sama di dalam babi ini tidak timbul. Tidak timbul melainkan disyaratkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Sebab itu Rasulullah sudah pesan, yassiru wa la tu'siru, jadi temudahkan kepada orang hal agama yang jangan payahkan. Kadang-kadang Cina akan mempersoalkan.
Contoh dia naik kereta dengan kita laki bini, ada wuduk masing-masing. Cina dekat belakang. Dia kadang-kadang laki bini dia menyentuh ni, ada dalam keadaan wuduk, gaduh lepas. Dia hamun ni tu. Kau ni apa dah tua-tua pun wuduk. Apa ada wuduk lah bersolat ni? Cina dia boleh pening. Ayo, saya tak nak kahwin lagi boleh sentuh, boleh peluk-peluk, cium-cium dia. Tak kahwin. Lu sudah kahwin, tak boleh sentuh kan? Ini perkara yang kita perlu berhati-hati dan kita perlu faham adakah ianya betul daripada dalilnya qat'i ataupun tidak. Dan kita ini setiap Islam dia membawa imej Islam. Setiap Muslim membawa imej Islam. Maka kita kena betulkan imej kita. Macam sama rumah ini tidak timbul dalam Islam, melainkan orang sahaja yang meletakkan ini. Orang yang meletakkan. Ini yang kita namakan benda yang dipayah-payahkan. Contoh, ialah bab solat apa semua yang takbir sampai 10 kali tak mau dia masuk-masuk. Allahu Akbar. Kadang dia kan tak elok imam rukuk Allah boleh. Ini semua. Pasal apa? Pasal dia kata kena masukkan niat serentak dengan perbuatan. Kan payah tu. Dibayangkan payah. Usolli masuk serentak perbuatan pasal niat ini nafas syai'in muqtarinan bi fi'lih. Mengkasat satu benda tu berserentak dengan perbuatan. Baik yang usolli sampai berjam-jam. Dapat dipayahkan. Kena serentak. Sedangkan kalau kita faham niat ini bagaimana mudahnya. Subhanallah. Tuan-tuan dah pakai baju Melayu. Ingat? Dah pakai soku. Jalan ke masjid. Apa niat dia? Nak mancing ke apa? Itu yang tak semayang lah tuan-tuan. Kan? Itulah niatnya tu. Tuan-tuan duduk di kepala kahit tu, buka pilih air. Ambil duduk lah, apa niat lain lagi? Nampak kuih ke apa? Itu niat kali duduk lah tuan-tuan. Itulah niat. Beza dengan nafas niat. Nafas niat ni kalau ada niat ada tak sah ibadah. Nampak? Contoh usalli fardhu dhahri 4 rakaatin imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Niat ada tak sah yang apa? Itu nafas niat. Rasulullah SAW ketika bersolat dia tidak pernah mengatakan usalli itu dia tidak lepaskan. Dan apa yang lebih penting daripada itu tuan-tuan? Apabila kita membicarakan fiqh ini, apa yang lebih penting daripada itu adalah kita memahami sunnah. Rasulullah SAW meninggalkan banyak sunnah. Dan inilah kadang kita cerita Rasulullah. Dan banyak kita refer pada hadis. Kadang Rasulullah tak pernah ajar banyak perkara yang kita buat. Ada yang Rasulullah ajar, kita tambah pula. Apa? Rasulullah tak ajar, kita buat. Rasulullah ajar, kita tambah pula. Adakah kurang Rasulullah ajar? Allah kata al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama. Maka apa tujuan dia tambah agama Islam ini? Untuk memayahkan orang. Dia ingin sentuh sikit lah contoh. Bagaimana kita merealisasikan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kita Rasulullah mengatakan dia tinggalkan dua benda pusat dua dari kita. Sunnah dan apabila kita mengikut sunnah otomatik kita mengikut al-akhlaq. Dan masyarakat Nusantara ni setiap tahun dia ada upacara Maulid Rasul. Nak mengatakan sayangnya kepada Rasulullah SAW. Tetapi adakah sayang itu dinilai kepada Maulid Rasul? Sayang ini kepada Rasulullah SAW perlu ada dua benda. Ada satu, tak ada satu lagi tak ada. Tidak sempurna iman kita. Dan apabila kita mengatakan kita cinta Rasulullah, kita berdusta kepada Rasulullah. Ketiga, apa yang benar-benar al-hubb. Dan yang kedua, al-ittiba. Al-hubb ini maksudnya cinta, sayang, love. Yang kedua itu ittiba, mengikut Rasulullah SAW. Kita solat, kita tidak ikut ayah kita. Kita solat, kita tidak ikut mak kita. Kita ikut Rasulullah SAW. Namun pernahkah kita meneliti kaifiat cara yang benar bagaimana Rasulullah SAW sembahyang?
Dalam Sahih Bukhari menceritakan sahabat meriwayatkan benda ini, bagaimana Rasulullah SAW tangannya begini ke umur hidup kita. Tuan-tuan, kita melihat Abu Talib, pakcik kepada Rasulullah SAW. Abu Talib, bapa kepada Ali bin Abi Talib, itu Abu Talib. Selepas Rasulullah kehilangan ibu, Rasulullah kehilangan atuk, Rasulullah kehilangan ayah, yang mendidik ajar Muhammad SAW adalah Abu Talib. Abu Talib mencurahkan kasih sayang cintanya kepada Rasulullah SAW melebihi daripada anaknya sendiri. Abu Talib sayang kepada Muhammad lebih daripada anaknya sendiri. Anak Abu Talib ini Ali, Hamzah, Ja'far, ini mana sepupu Rasulullah SAW. Sehingga kadang-kadang time makan ni Rasulullah Abu Talib tidak mengizinkan anak-anak ini makan, melainkan didahulukan Rasulullah makan dulu. Sayang Abu Talib. Dan ini digambarkan dalam sejarah. Sejarah mencatatkan cinta yang dibedakan untuk Rasulullah daripada Abu Talib ini wujud dan cinta amatlah besar. Maknanya hub itu ada, cinta itu ada, love itu ada kepada Rasulullah SAW. Namun apabila akhir hayatnya Rasulullah SAW, akhir hayatnya Abu Talib, Rasulullah SAW membisikkan kalimat tauhid di telinga Abu Talib. Ya ammi qul la ilaha illallah tuflih. Wahai pakcikku, tidaklah aku nak lain daripada engkau, melainkan kau mengatakan tidak ada Tuhan yang kau sembah melainkan Allah, dan aku adalah Rasulullah. Itu sahaja yang Muhammad nak kepada pakcik. Namun Abu Talib enggan mengikrarkan syahadatain. Lalu mati Abu Talib, dan matinya Abu Talib ini dalam keadaan kafir. Tetapi cinta tak Abu Talib kepada Muhammad? Cinta. Kalau nak diukurkan cinta kita hari ini dibandingkan cinta kita dengan cinta Abu Talib kepada Muhammad, tidak ada ukuran. Abu Talib itu lebih cinta Rasulullah daripada itu. Tetapi kenapa kafir Abu Talib? Ittiba'nya tidak ada. Dia tidak mengikut Rasulullah. Dia cinta kepada Rasulullah. Dia tidak ikut. Seorang lagi menjadi munafik di Madinah yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Masyhur cinta. Abdullah bin Ubay, namanya Abdullah bin Ubay, nama Islam ni. Merupakan ketua munafik di Madinah. Apabila solat, Abdullah bin Ubay menjadi makmum di belakang Rasulullah SAW. Apa segala kerja yang diperintahkan oleh Rasulullah, Abdullah bin Ubay semua buat. Dia ikut. Tetapi dalam hati Abdullah bin Ubay ini benci kepada Rasulullah SAW. Tidak salah kepada Rasulullah SAW. Sebab itu dia bukan ketua munafik di Madinah. Ittiba'nya ada. Diikut perintahnya Rasulullah SAW ini. Tetapi hubnya tidak ada. Cinta kepada Rasulullah tidak ada. Mati dalam keadaan munafik. Allah bin Ubay. Munafik ini Allah mengatakan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik ini neraka yang paling bawah sekali. Dalam ayat yang lain innallaha jama'al kafirina wal munafiqina fi jahannam jami'a. Allah menghimpunkan orang kafir dan orang munafik ini dalam neraka yang sakit. Munafik ikut tak sayang. Seorang lagi kafir sayang tak ikut. Namun hari ini kita persoalkan diri kita sejauh mana kita mengikuti Rasulullah SAW. Sejauh mana tuan-tuan kita itu. Macam mana kita nak kenal Rasulullah SAW? Hadis Rasulullah, Bukhari dan Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud. Bilakah kita pernah buka benda-benda ini lalu kita meneliti mutiara-mutiara kata Rasulullah SAW, sehingga kita mengatakan kita ikut Rasulullah SAW? Ataupun selama ini kita hanya berdusta mengatakan kita cinta kepada Rasulullah SAW sedangkan kita tidak ikut Rasulullah SAW? Maulid Rasul dia 7 tahun kita kan adakah itu sampai ittiba. Para sahabat tidak pernah menyambut Maulid Rasul, tetapi cinta dan ittiba'nya tidak ada satu yang boleh dikaitkan. Mereka sayang kepada Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan, apa yang lebih penting kita mengikut Rasulullah SAW. Dan masjid dan surau peranannya memastikan segala pergerakan ini bersesuaian dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau diteliti di sini,
Kalau masjid dan surau tidak mencontohkan sunnah, siapa lagi yang tidak harapkan mencontohkan sunnah? Restoran di sebelah kedai Aceh itu, dia masak dia gitu, kita waktu kita mengharapkan halaman lain mencontohkan sunnah. Sunnah perlu digerakkan daripada surau. Teliti bagaimana sunnah. Ada soalan apa? Ustaz, saya ada kawan, dia kerja dekat veterina. Saya datang ke sana membawa kucing saya yang sakit. Saya tengok dia suruh anjing lah Ustaz. Masalah anjing tu pun dia nak bagi ubat dia kata. Jadi macam mana cara dia daripada segi pakaian dia, tingkah laku dia, adakah perlu dia kena sama sekali-kali? Sama dia kan. Baik, Nana. Dia sebenarnya cerita bab anjing ni kita kena satu slot untuk menceritakan. Jadi panjang apa? Itu panjang berapa? Imam Syafi'i mengatakan anjing itu adalah najis ain. Apa maksud najis ain? Sebiji anjing itu najis. Sentuh dia kena sama tidak? Imam Malik mengatakan anjing tidak najis, melainkan mulutnya najis. Imam Hanafi mengatakan tidak juga najis, melainkan air liur dia najis. Nampak tak? Kenapa benda ni berlaku? Pasal kalau kita duduk dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan kita memelihara anjing. Anjing apa tuan? Anjing apa? Anjing buruan. Betul tak betul? Anjing buruan dibenarkan dalam Islam, ya betul. Al-Quran ada, hadis pun ada, dan sahabat pun ada memelihara anjing buruan. Jadi untuk menjaga. Bagaimana kalau dari segi logik akal? Tak payah kita bicara dalil apa tu. Dari logik akal. Islam benarkan pelihara anjing dalam masa untuk buruan. Tuan, kalau kita buat anjing buruan tu kan, ada ke? Okey. Kalau anjing aku nak anjing kau jangan duduk dekat semeter. Anjing tak faham tuan. Kan? Anjing ni terbiak tuan dia datang, dia akan bersentuh lah. Gesil. Adakah benda ni apabila kita memburu anjing sentuh kena sama. Kalau tak macam satu hukum diwujudkan dan ada pula benda yang beban. Nampak? Maka hukum anjing ni cerita yang macam tadi tu berdasarkan dalil yang saya telah nilai dan teliti, tidak perlu sama apa-apa itu. Dia tidak perlu sama apa-apa. Contoh, contoh anjing burung. Kita latih anjing. Anjing buruan ni syaratnya anjing terlatih. Dia tidak boleh anjing tepi jalan ni kita jumpa, main sini kau. Tak boleh. Dia kita kena latih sampai anjing ni kejar. Baik, bila kita latih anjing ni, kita suruh dia tangkap burung. Nampak? Bila anjing tu tangkap burung, dia guna apa? Tangan ke ekor? Gigit. Mesti mulut dia. Bila mulut dia, kena dia tak? Kena dia. Ada tak dalam hukum bila anjing buruan tu sudah gigit, maka daging burung itu kita kena sama? Logik ke tak? Nampak? Kenapa? Mengapa? Rupanya tuan-tuan, kita panjang tuan-tuan. Kita panjang tuan-tuan. Bab anjing Nabi. Tapi khulasah itu tadi, dia tidak perlu sama. Kalau nak yang paling ringan, dia tidak perlu sama. Dia tidak perlu sama. Jadi dia nak menunaikan sembahyang dan Dipasuh seperti biasa. Pasal dia veterina. Kalau tak ada orang Islam kerja veterina tuan-tuan, apa hukum? Patut kifayah. Mesti ada. Veterina ni bukan main aja dia dengan pinzir pun main semua ni kan. Seperti kalau kita tukar ada ni mazhab ni, kita macam belah Asia ni, kita memilih mazhab Syafi'i sebab kita tak faham tak masing-masing arah ni. Kita pilih. Kita dah Daripada Ustaz kita maksudnya kita tak ada syarat ni. Kerajaan meletakkan macam di warta kan. Kita akan menjadikan Jadi masalah kan. jadi bila kita membesar apa ada masalah ni.
masa mereka soalan saya terkait boleh kita macam hukum nikah kan, mazhab Syafi'i lain, mazhab susah sangat ikut cara ni lah, boleh ke? Saya kita switch method pun kita kena faham, kita kena mengaji balik kenapa mazhab ni cara ni. Itu jawab panjang kan? Dengan 10 kita betul. Tak? Secara umumnya kita jawab je. Kita bayar zakat, kita buat. Apa yang kita sedia? Biasa je. Adakah kita nak itu, nak ini, nak sedia itu? Tertib apa yang kita buat? Baca duit ni, kita mazhab. Itu awak tukang buat. Apa kita buat? Tak ada buat apa-apa. Adakah awak tahu? Awak kadang-kadang beramai orang pun tak tahu. Ini masalah nafi rupanya. Dia pun main banyak orang ni. Sah tak sah? Ini memang sah. Apa cerita itu mazhab? Mengenai perkahwinan itu, dia tertakluk kepada undang-undang agama sesebuah negara ataupun sebuah negeri untuk disabitkan sah ataupun tidak. Adapun yang ikut mazhab lain, di sisi Allah sudah sah. Dari sisi dunia ni belum sah. Kalau contoh ada contoh. Contoh dia begitulah. Contohnya yang dia kata tak sah, yang dia kata sah. Okey, awak buat mazhab sendiri nak kahwin. Contohlah tuan-tuan. Ambil contoh terlalu cepatlah. Dia ada anak. Ada anak perempuan, nikahkan dengan saya. Ustaz, ada saksi, ramai saksi ni. Ustaz, saya nikahkan anak saya ni. Sah tak sah? Saya terima banyak kali tuan-tuan. Baik. Tapi apabila kita bawa ke mahkamah, kes ni ada proof? Tak ada proof, tak boleh. Itu yang saya ingat. Pasal kita terikat dengan undang-undang tu untuk bawa ke mahkamah. Adapun kalau kita sudah tidur apa-apa, dia tidak berdosa dan dia sah. Hukum kahwin lah. Adapun hukum yang lain, kita bebas. Tapi dia syarat dia kena tahu, kena belajar. Apa pandangan-pandangan ni? Dan apa dan lain, kena belajar. Dia tak boleh ambil sembrono. Belajar macam mana kita belajar di kita sekolah-sekolah hendak. Begitulah kita belajar. Dia tak ada susah apa. Dia belajar begitulah pandangan dia. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan bermanfaat diskusi ini. Dan saya mohon maaf kalau ada yang terkasar pada masa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, ada yang khilaf daripada diri sendiri. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya